Salam sejahtera kepada ibu bapa yang dihormati dan murid-murid yang dikasihi. Ya. Tujuan video pendek ini adalah untuk memaklumkan ibu bapa dan murid-murid khususnya berkenaan pengoperasian ya, pentaksiran dalam talian yang sedang dirancang dan akan dilaksanakan dalam bulan Julai nanti. Ya. Saya akan run through dokumen ini bersama-sama ibu bapa dan murid-murid, dan dokumen ini pun akan dihantar ya melalui guru tingkatan masing-masing untuk difahami sepenuhnya. Ya. Now, dokumen ini sebenarnya ialah sebagai dokumen rujukan dan panduan untuk membantu guru-guru, pentadbir, ibu bapa dan murid-murid dalam melaksanakan pentaksiran dalam talian di SMK St. Joseph Kuching. Ya. Konsep asynchronous online exam diguna pakai di mana pelajar memuat turun kertas pentaksiran, menjawab soalan dan memuat naik jawapan. Ya. So pentaksiran ini mengambil kira perkara seperti berikut. Yang murid kita mempunyai capaian internet tetapi terhad. Ya. Ada internet tetapi terhad. Dan murid mempunyai sekurang-kurangnya telefon bimbit yang mempunyai kamera. Okay. Dan kita juga cuba mengurangkan masalah teknikal ya, dalam konteks peranti dan talian di sebelah guru dan juga di sebelah murid. Ya. Dan kita akan menggunakan konsep open book test, ya, meaning rujukan kepada bahan-bahan bacaan adalah dibenarkan semasa pentaksiran dalam talian. Ya. Prosedur dan kerja pentaksiran. Ya. So prosedur kerja terbahagi kepada 3 fasa utama: fasa persediaan, fasa pelaksanaan dan fasa selepas pentaksiran. Ya. Walaupun fasa persediaan dan mungkin selepas pentaksiran lebih merupakan tindakan sekolah dan guru-guru, tetapi ada baiknya juga semua ya ibu bapa dan murid memahami ya fasa-fasa ini. Okey. Now kita masuk ke fasa persediaan. Dalam fasa persediaan, rakan-rakan guru akan menyediakan kertas pentaksiran dalam bentuk PDF yang dilengkapi dengan kata kunci dokumen. Dia maksudnya password protected. Ya. Masa pentaksiran dalam talian adalah selama 90 minit ya, untuk para pelajar menyelesaikan kertas soalan tersebut. Now, oleh kerana konsep open book test terpakai untuk tujuan pentaksiran ini, maka murid-murid harus tahu yang reka bentuk soalan pentaksiran lebih bersifat interpretasi dan pandangan. Ya. Maksudnya mungkin dalam konteks tahap penguasaan yang mungkin lebih tinggi. Ya. Tidak bermakna tiada soalan-soalan pada tahap penguasaan yang lebih rendah. Ya. Now, format kertas pentaksiran perlu ditetapkan terlebih dahulu di peringkat panitia masing-masing. Dan kertas pentaksiran boleh berbentuk mirip kertas peperiksaan sebenar, di mana soalan berbentuk struktur dan esei boleh digunakan dan haruslah sesuai dengan peruntukan masa yang telah ditetapkan. Ya. Dan tiada soalan objektif bagi tujuan pentaksiran dalam talian buat masa ini. Ya. Kalau in future pentaksiran dalam talian, yes, we may include ya, soalan-soalan objektif. Ya, yang lebih penting kita mesti memastikan kesemua pelajar mendaftar masuk ke Google Classroom bagi setiap mata pelajaran untuk tingkatan masing-masing. Sebab dalam fasa persediaan, we want them to be in the Google Classroom untuk setiap mata pelajaran. So please make sure ya, murid-murid kita. So, jadual peperiksaan of course akan disediakan dan dia perlu dirujuk. Kita akan membuat maksimum 2 mata pelajaran untuk satu hari ya. Nah, murid-murid serta ibu bapa akan dimaklumkan melalui guru tingkatan masing-masing tentang pentaksiran dalam talian yang akan dijalankan. Okey. Now, kita teruskan dengan fasa pelaksanaan yang mungkin ini lebih penting untuk
pemahaman sepenuhnya ya ibu bapa dan murid-murid. Nah, dalam fasa pelaksanaan dia terbahagi lagi kepada 3 ya, iaitu sebelum pentaksiran dalam talian tempoh 30 minit, semasa pentaksiran dalam talian tempoh 90 minit seperti yang disebut tadi, dan selepas pentaksiran dalam talian pun setakat ini kita plan 30 minit. Masa ini mungkin akan dipendekkan berdasarkan mungkin simulasi yang akan dilaksanakan sebelum pentaksiran sebenar. Ya. So, kita cuba go into detail. Now, sebelum pentaksiran dalam talian, guru subjek akan masuk ke Google Classroom dan menyediakan classwork bentuk assignment. Ya. Dan kita akan set up masa untuk memuat naik skrip jawapan adalah 30 minit selepas masa tamat, atau it can be shorter lah, ya, bergantung kepada simulasi yang saya sebut tadi. Now, semasa penyediaan assignment di Google Classroom, guru-guru memuat naik kertas pentaksiran masing-masing. Ya, so setelah selesai memuat naik kertas pentaksiran, guru-guru subjek boleh meminta para pelajar untuk memuat turun kertas pentaksiran tersebut. Ya, meaning only through Google Classroom. Platform lain tidak dibenarkan. Ya. So, ini untuk keselarasan dan kita nak keep track masa. Now, guru subjek perlu memastikan semua pelajar telah berjaya memuat turun kertas soalan pentaksiran, dan pada masa yang sama, guru akan mengambil kehadiran murid-murid kita. Yeah? So, meaning at this point, 30 minutes before time, cikgu upload the question, PDF format, password protected, yeah? Student download, yeah? Sekurang-kurangnya melalui telefon mereka ataupun komputer ataupun laptop, ya, and get ready. Alright, so semasa pentaksiran, ya, ini tempoh 90 minit, guru memberikan password kepada para pelajar 3 minit sebelum pentaksiran bermula dan memulakan peperiksaan sebaik sahaja masa mula itu tiba. Now, pelajar tidak perlu memasang kamera. Ya. Ini yang kita kata we try to minimize the problem, the technical issues, ya, di kedua-dua side, cikgu dengan murid, ya, yang mungkin masalah data dan sebagainya. Ya. Tidak perlu memasang kamera dan tidak perlu berada di dalam talian sepanjang pentaksiran berjalan. Meaning you download your question through Google Classroom and given the password, you key in, you access the paper dan skrip jawapan dan diselaraskan menggunakan kertas bersaiz A4 dan bersaiz A4 jika perlu. You can use your ordinary exercise book yang A4 size ataupun kertas putih A4 pun boleh. Ya. So, jawapan perlu ditulis dengan terang dan menggunakan pen. Guru perlu memastikan para pelajar boleh menghubungi guru sepanjang masa pentaksiran berjalan dan guru perlu peka kepada pertanyaan para pelajar jika ada melalui mungkin grup Telegram atau WhatsApp. Ya, but seperti yang saya tegaskan tadi, there is no camera on the student, ya, sebab kita tidak secara teknikalnya we cannot handle that for now lah, and we understand that. Ya, we want to have maximum participation, ya, in this so-called pentaksiran. Ya, alright. Now, selepas pentaksiran dalam talian, either tempoh 30 minit or shorter, ya, kita minta para pelajar mengambil gambar skrip jawapan dan upload ke Google Classroom again, ya, yang telah disediakan. So, I think we are going to simulate this and hopefully semua pelajar dapat belajar ini. I think maybe by now they should be quite okay with this. Ya, dan pelajar perlu menggunakan aplikasi Cam Scanner dan hanya satu file skrip jawapan dengan format PDF sahaja akan diterima. Kalau pelajar ambil gambar banyak-banyak, send melalui Telegram ataupun WhatsApp, kita tidak terima lah. Ya. Kita terima, mungkin kita semak sebagai latihan dan tidak diambil kira, ya, sebab dia tak mengikuti proses yang kita tetapkan. Ya. So, dia mesti melalui Cam Scanner yang which we will provide a video for student to learn and then how to take gambar menggunakan aplikasi berkenaan dan satu file, ya, PDF. Ya. So, guru memastikan tiada kesilapan semasa memuat naik lah. Ya. So, kita for now kita cadangkan 15 minutes for taking gambar and another 15 minutes to muat naik skrip jawapan. Ya. So, we'll see, ya, whether we can make it shorter.
tegaskan of course kepada para pelajar agar mengambil gambar yang terang dan jelas. Ya. So this is fasa semasa, ya, semasa dan fasa pelaksanaan. Ya. Yeah. So then we are in the last phase, that is selepas pentaksiran, of course skrip jawapan dimuat naik. Selepas yang masa yang ditetapkan dianggap lewat dan tidak akan diambil kira sebagai markah pentaksiran dan tetapi akan disemak dan dianggap sebagai latihan lah don't worry, ya. So maksudnya kalau dia tak ikut timing atau tak ikut proses ini, kita masih akan semak tetapi cuma sebagai latihan, ya. So guru mengemak jawapan pelajar seperti mana kehendak skema pemakahan. Guru boleh memilih sama ada mau mengimak secara fizikal, meaning download, print, ya, and mark, ataupun mengimak secara on screen menggunakan aplikasi-aplikasi yang tertentu. Ya. Then of course then we key in, ya, markah ke dalam sistem yang berkenaan. Ya. Of course setelah selesai mengimak, kita akan kembalikan, ya, kertas pentaksiran kepada para pelajar either online or physically if keadaan mengizinkan. Of course, we are going to do reflection and feedback, ya, supaya pentaksiran dalam talian peringkat sekolah kita dapat kita improve, ya, from time to time. Ya. Alright, so that's basically the what we call pengoperasian pentaksiran dalam talian yang kita akan rancang dan laksanakan pertama kalinya dalam bulan Julai. Ya. Okay. So terima kasih di atas sokongan dan komitmen ibu bapa dan semoga anak-anak kita mendapat manfaat, ya, daripada usaha ini. Okay, so with that I will end this video. Thank you very much.